Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita memulakan juz yang baru, juz yang ke-21 daripada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 yang bercerita tentang bagaimana salah satu panduan dalam hidup kita ini, jangan kita pergi ke rumah labah-labah yang lemah, tetapi kita pergilah ke rumah Allah. Kita bergantung kepada Allah, bukan kepada tali pada sarang labah-labah yang tidak mampu untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang kita hadapi pada setiap hari. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadhil Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Macam kat London sejuk Ustaz ya. Kat sinilah studio kita. Alhamdulillah ya. Cuti ni Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz ya, lebih nikmat ya berbanding dengan cabaran apabila mereka para sahabat mendapat al-Quran zaman dahulu dalam keadaan yang amat panas ataupun dalam siksaan ya. Betul, sebenarnya itulah yang melatari kepada surah Al-Ankabut yang kita baca sekarang ini, di mana kita dibekalkan ya, salah satu daripada seruannya beriman dan beramal soleh itu ialah iman kepada Allah dan Rasul ketika genting, dan beramal soleh itu adalah berjuang dengan al-Quran bersama dengan Nabi ketika tidak ada zakat, tidak ada haji. Itulah amal soleh pada waktu di Mekah itu, dan akhirnya kita dapat bersama al-Quran dalam kesejukan Ustaz ya. Okay, dalam keadaan nyaman di depan kaca TV, di depan Facebook, dan saya jemput pada tuan-tuan untuk share bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita ikuti pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan ya, secara ringkas pada halaman 402 ini. Kita akan lihat daripada ayat 46 hingga ayat yang ke-51 ialah bagaimana berdakwah dan berinteraksi dengan al-Quran. Ini adalah permulaan juz 21 ini. Semalam kita sudah pun lihat seruan untuk jauh daripada sarang labah-labah itu ada dua, iaitu Quran tilawah dan juga solat. Dan puncaknya itu dua-dua ini adalah untuk membesarkan Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian daripada ayat yang ke-52 di hujung surah ataupun halaman 402 ini, kita akan melihat bagaimana Allah memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memujuk pada para sahabat ya, bagaimana mereka ini genting dalam keadaan perit. Allah memujuk dengan ayat 52 yang kita akan baca pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-49. Terlebih dahulu dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang Maha Esa. Selawat ke atas Rasul junjungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada Nende Yung, Azlina Zulkifli. InsyaAllah. Ya, di Facebook saya baca je. Okay. Jadi mudah-mudahan kami doakan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran
bersama dengan Al-Quran saban hari, dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak baca mula ayat 46 hingga 49, memasuki juzuk yang ke-21. Allahu akbar. Berbaki 9 juzuk lagi. 9 juzuk lagi. Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dapat kita membaca sampai habis insya-Allah taala. Jom kita mulakan ayat 46 sehingga ayat 49. Kita nak cuba bacaan murattal ras. Boleh kita cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 46 hingga 49 daripada surah Al-Ankabut, menyambung kepada apa yang telah kita baca semalam, iaitu Allah memberikan satu noktah penting dalam kita nak mengasingkan diri kita daripada bergantung kepada rumah labah-labah, iaitu kepada perkara syirik. Bagaimana nak menguatkan hati kita, menguatkan perjuangan Nabi dalam berdakwah dan juga dalam menyebarkan ajaran tauhid itu. Yang pertama yang kita belajar daripada ayat 45 iaitu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, tilawah Al-Kitab, dan yang keduanya mendirikan solat. Dua perkara ini ia akan membina karakter dan jati diri kita, hati dan karakter kita, sehingga kan kita menjauhi daripada perkara keji dan perkara mungkar, dan kita mengingat Allah yang paling besar, Allah yang paling berkuasa atas segala ideologi, atas segala perkara yang kita ingin lakukan. Tasnaun, yang kita rancang projek-projek dan juga segala perkara yang kita ingin laksanakan. Selain daripada itu, apabila turun surah ini, ia melambangkan kepada perjuangan Al-Quran ini bukan sekadar di Makkahul Mukarramah.
bila Allah menyatakan pada ayat 46 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan, iaitu janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Apabila berada di Mekah Ustaz ya, yes. Tak berapa ada ahli kitab, tetapi bila dinyatakan tentang ayat ahli kitab ini adalah clue kepada para sahabat bahawa mereka ini mungkin kalau dah kena macam-macam dekat Mekah ini, mungkin masanya untuk pergi ke tempat lain. Ke tempat lain yang ada ahli kitab, dan Allah memberikan persediaan. Apakah persediaannya? Kalau kamu berjuang al-Quran di Mekah ini, kamu berjumpa nanti dengan ahli kitab, kalau ingin berdebat, pastikan dengan cara ahsan. Apa maksud ahsan? Dengan cara yang lebih baik, dengan ilmu yang baik, dengan akhlak yang baik, bukan kutuk-kutuk, bukan kita merendah-rendahkan agama orang lain, tetapi kita bertukar hujah itu dengan cara yang paling berakhlak. Itu yang disampaikan dalam ayat ini, kecuali kepada orang yang zalim di kalangan mereka. Orang begini kita tak payah kita nak berjidal ataupun berdebat, kerana orang-orang ini dia akan menggunakan cara yang boleh merosakkan lagi penghujahan ataupun ilmu yang sedang disampaikan. Waqulu, dan Allah memberikan secara praktikal bagaimana bercakap dengan ahli kitab ini. Katakanlah amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Yang pertama apa? Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan juga diturunkan padamu. Kita cari kesamaan, maksudnya apa? Saya percaya pada Taurat, saya percaya pada Injil, saya percaya kepada kami ini, iaitu al-Quran. Kita cari kesamaan itu. Wa ilahuna wa ilahukum, iaitu Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Kesamaannya kita cari yang itu. Dan yang ketiganya apa? Wa nahnu lahu muslimun, saya menyerah diri menjadi orang Islam ini bukan kerana kamu, bukan kerana saya, bukan kerana mak saya Islam maka saya jadi Islam, bukan kerana ni saya orang Melayu saja jadi Islam, tetapi saya Islam ini menyerah kepada Allah, hanya kepadanya, lahu, kepada Allah sahaja saya menyerah diri, kerana saya yakin bahawa Allah lah yang berkuasa. Ini adalah adab yang diajarkan, teknik yang diajarkan Allah kepada kita apabila kita berinteraksi dengan agama lain, terutama yang ada kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bercakap di Malaysia ni Ustaz banyak orang Kristian. Jadi kita bukannya bergaduh-gaduh kan. Saya nak cakap saya lebih betul daripada awak ni sebenarnya begini-gini, kita bawakan hujah yang menghentam. Itu bukan kaedah jidal yang dicadangkan oleh al-Quran. Ini adalah ayat 46. Kemudian Allah menyatakan pada ayat 47, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Inilah al-kitab. Inilah yang demikianlah telah kami turunkan al-kitab. Falladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum ini, Taurat ataupun Injil, mereka itu apa jadinya? Yu'minu nabi. Ini sebagai satu janji mulia Ustaz Yu'minun ini dalam bentuk mudhari', maksudnya ialah sekarang sedang beriman dan akan beriman pada masa akan datang. Salah seorang daripada sahabat pada waktu itu adalah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Bila dia dengar sahaja kepada al-Quran dibincangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memilih untuk kembali kepada agama fitrah. Nak cerita kepada kita apa? Bahawa ada orang-orang yang daripada ahli kitab ini, mereka ini ada yu'minu nabi. Mereka ini sedang membina iman. Malah lebih daripada itu kepada kita yang sudah beragama Islam Ustaz Bila kita dapat al-Quran ini, bagi yang kita nak bina iman, kita akan rasakan bahawa setiap hari adalah hari meningkatkan iman. Seperti tuan-tuan lah bila kita tak sabar nak tahu apa Allah cakap, itu adalah tanda iman. Kalau orang yang tak beriman, dia akan cakap lah baca sama je kan, bahasa Arab bukan faham pun, kita bukan orang Arab boleh faham, kita orang Melayu kan. Dia mengejek-ngejek ataupun merendahkan ataupun merasakan al-Quran ini tidak mampu untuk mengubah memajukan seseorang. Wa min haula'i may yu'minu bih, sebahagian daripada mereka orang musyrik pun ada yang akan beriman. Ini adalah satu harapan, pujukan kepada Nabi, pasal waktu itu nampak orang berdebush kepada Bilal. Betul. Ataupun kepada siapa lagi, kepada Khabbab. Betul. Contohnya. Jadi trauma kepada orang Islam pada waktu itu, tetapi Allah menyatakan ada di kalangan mereka yang akan beriman. Wama yajhadu biayatina illal kafirun. Tidaklah yang mengingkari ayat-ayat kami ini kecuali orang yang kafir. Jadi Allah beritahu memang ada orang kafir yang
ingkar, tetapi ada di kalangan musyrik ini yang akan beriman, dan ada di kalangan ahli kitab ini yang diberikan kitab ini yang akan beriman kepada al-Quran. Ini menjadi kekuatan kepada nabi, menjadi kekuatan pada sahabat, menjadi kekuatan pada kita juga, Ustaz. Ya, maksudnya apa? Al-Quran bukan sekadar kita baca, tetapi kita perlu perjuangkan. Inilah semangat daripada surah Al-Ankabut, dan inilah semangat yang kita ingin bina dalam keluarga kita, semangat Al-Quran yang kita perjuangkan pada setiap hari. Ayat 48 sebagai satu pembuktian bahawa Quran ini adalah daripada Allah, bukan dicipta oleh Nabi Muhammad, bukan ditulis, bukannya dipelajari daripada kitab-kitab lain. Ayat 48 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah 20 juzuk kita baca, kita belajar sikit sebanyak saja. Ya. Yang penting ayat demi ayat tu, subhanallah. Dan hari ini masuk juzuk 1, dan halaman ini penuh dengan syarat dengan kalimah Al-Quran ataupun perkataan merujuk kepada Al-Quran. Allahu akbar, subhanallah, tabarakallah. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-48 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik wa la takhutuhu بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu, sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, nescaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi ini adalah penegasan kepada orang-orang musyrik pada waktu itu, kepada kita juga, bahawa sebenarnya Quran ini bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal Nabi tidak pernah belajar. Nabi tidak pernah belajar daripada kitab mana-mana, pergi sekolah ke, pergi sekolah menengah ke, apa semua tak ada, dan Nabi juga tidak boleh menulis. Jadi dengan dua perkara, membaca dan menulis ini tidak mampu dibuat oleh Nabi, tetapi ada ceramah, maksudnya ceramah yang disampaikan kepada orang-orang musyrik itu, kepada orang Mekah itu, menunjukkan bahawa konten kandungannya itu bukan daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Dan kita pun boleh beza, Ustaz, kan. Contohnya kalau katakan saya bercakap dengan anak saya, katakan dekat nak tidur tu, saya berborak dengan anak saya, dengan saya baca buku cerita dengan anak saya, sudah tentu anak saya dapat bezakan mana satu perkataan abah, satu lagi perkataan daripada buku. Bila kita baca Al-Quran ini, takkanlah Nabi akan cakap pula wala tujadilu ahlul kitab, kan? Okey, perkataan itu bukan perkataan bahasa Arab orang Arab. Betul. Ini perkataan yang datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesannya berbeza untuk mengajak manusia kepada pencipta. Dan kalau kita perasan, ya, setakat ini Ustaz, ya, bila cakap tentang Quran ini dah sampai pada juz 21, halaman ini banyak bercakap tentang berinteraksi dengan Quran. Subhanallah. Dah juz 21. Secara tidak langsung sebenarnya Al-Quran sedang beritahu kepada kita, kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, jumlah kita perjuangkan Quran. Kan? Walaupun sebenarnya ini surah Makiyah, ya, tapi disusun dah sampai 10 juzuk yang terakhir ini, okey. Kalau kamu sebelum ni baca, faham tak faham, dah dapat sikit, dah rasa tuan-tuan mungkin dah dapat dah kemanisan daripada Al-Quran, dah mula memahaminya, ianya bukanlah untuk disimpan begitu sahaja, tetapi ia adalah satu hujjah. Pada ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, ya, iaitu pada hati orang-orang yang berilmu. Ini sebagai satu penghargaan kepada adik-adik, kepada cikgu-cikgu yang mengajar hafaz Quran. Betul, subhanallah. Quran ini dia memang baca satu, ya, kitab-kitab lama dahulu memang baca, mereka tak hafal. Tetapi Quran ini antara mukjizatnya ialah
dia dihafal. Allah. Dia dihafal ya. Dan kalau kita boleh hafal sikit-sikit, paling kurang tuan-tuan ya, kita boleh tahu okey, halaman 402 ini bercakap tentang perjuangan al-Quran. Kalau tuan-tuan dapat begitu, sebenarnya ini adalah antara pujian Allah, wama yajhadu biayatina illa zalimun, ya, tidak ada yang engkar kecuali orang yang zalim. Sekali lagi Allah mengulang zalim pasal bila kita dapat hadiah ustaz ya, dapat hadiah daripada mak ke daripada ayah ke, birthday baru ni malam tadi ada seorang adik ni namanya Danish Amin. Subhanallah. Dia datang daripada Kajang pergi ke Shah Alam untuk bagi hadiah, kek dia buat ustaz. Ya salam. Jadi kalau dapat hadiah, kalau tiba-tiba je ambil hadiah kita begitu saja, ataupun tak buka hadiah ataupun tak hargai, itu orang kurang adab, orang zalim. Betul. Ya. Dan hadiah daripada Allah ini namanya al-Quran, ya, bila tak dibuka, tidak diperjuangkan, tidak share kan, tak beritahu pada orang sebenarnya saya dapat hadiah yang paling besar, itulah orang yang paling zalim ustaz ya. Dan inilah yang kita ingin lihat perkataan pilihan pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan khatta ataupun khatata, iaitu menulis, ya, sekali saja disebut dalam al-Quran, dan ini menegaskan kepada kita bahawa Quran ini tidak ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dapat baca pada hari ini adalah anugerah daripada Allah, ia hasil perjuangan mereka yang pernah dibakar sehingga kan lemaknya memadam api, Khabbab al-Arad. Dengan perjuangan mereka kita dapat membaca al-Quran. Jadi pertanyaan kita pada hari ini, adakah saya sudah memperjuangkan Quran dalam diri, keluarga dan organisasi saya? Kita berehat sebentar, kembali semula bagaimana perjuangan ini perlu diteruskan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, ya, anugerah agung, anugerah hebat. Ramai sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook pun kongsikan. Antaranya Puan Katifah Safir dari Finland. Alangkah terharunya rasa hati kerana adanya My Quran Time ini. InsyaAllah. Kita pun secara peribadi, saya sendiri, Allahu Akbar. Bukan kita yang menyusun Ustaz ya. Dia dah lebih 500 episod ini. Betul. Sebenarnya adalah anugerah daripada Allah SWT untuk saya belajar. Betul, satu demi satu kan. Walaupun bukan mendalam, tetapi ia adalah anugerah yang bukan sekadar disimpan seorang. Betul. Tetapi dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa sila bersiap sedia bahawa nanti nak berjumpa dengan ahli kitab, ya, nak berjumpa dengan mereka yang istilahnya mindanya ataupun hatinya cakap betul, saya nak kebenaran, saya dah nampak kebenaran, tapi mindanya ataupun kepalanya giling-giling, ya, maksudnya zalim. Orang zalim ini ialah hati kata betul tapi di luar kata belum lagi Quran. Ya, kita akan berhadapan dengan orang-orang begini. Allah dah berikan siap-siap pujukan dan juga bekalan untuk kita berhujah dan juga kita maju ke hadapan. Jadi teruskan bersama Al-Quran ini Ustaz, ya, dan kita nak teruskan dengan tajwid kita. Baik. Teruskan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah SWT, mari kita nak singgah sekejap dekat ruangan tajwid kita. Kita nak ulang kaji pada hari ini
Jom kita saksikan paparan yang telah kita sediakan untuk kita ulang kaji segmen tajwid pada hari ini. Dalam halaman yang ke-402 ini, kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak melihat apakah topik ataupun apakah perkara yang kita nak ulang kaji dalam tajwid pada hari ini. Dan saya kira kita masih lagi nak berkongsi tentang mat, kalau tak silap saya kita nak berkongsi tentang mat yang kita nak lihat pada hari ini. Bukan sebenarnya, iaitulah izhar syafawi yang kita nak kongsikan pada hari ini. Hukum izhar syafawi iaitu cara bacaannya ialah dijelaskan mim mati tanpa dipanjangkan dengung. Maknanya jelaskan bacaan kita tanpa kita panjangkan bacaan kita ataupun tanpa dengung. Contohnya dalam halaman 402 ini, iaitu ayat yang ke-51, iaitu kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim 51. Permulaan ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfi bihim anna. Baik, fokus kita iaitulah pada awalam yakfi bihim. Awalam yakfi bihim. Mim mati bertemu dengan ya. Mim mati bertemu dengan ya. Nama dia izhar syafawi. Cara baca dia tak boleh kita dengung, tak boleh kita pegang dia, tak boleh kita lama dekat situ. Contoh, awalam yakfi, salah. Awalam, lama tak boleh. Jelaskan bacaan kita. Awalam yakfi bihim. Awalam yakfihim. Maaf saya tersilap sikit. Awalam yakfihim. Lam, mim mati bertemu dengan ya. Jelaskan bacaan kita, jangan lama, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan selamat mencuba dapat kita praktikkan dalam bacaan kita. Izhar syafawi. Wallahu alam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar. Izhar syafawi pada hari ini, ya. Izhar syafawi ini antara satu hukum yang hukum tajwid. Betul. Yang kita biasa baca. Betul, Ustaz. Tapi dia ada maksud yang tersendiri juga. Betul. Sebenarnya lokasi-lokasi izhar di dalam Al-Quran, ya. Mungkin satu masa nanti kita boleh jemput tokoh-tokoh yang mengkaji izhar syafawi, idgham ma'al gunnah, apa kaitan dengan tadabbur ayat. Ada di kalangan ustaz yang saya pernah baca, dia mensyarahkan tentang izhar syafawi dalam surah Quraisy contohnya, ya. Jadi itu mungkin episod-episod akan datanglah Ustaz, ya. Okey, insya-Allah. Tapi hari ini kita nak lihat kepada bagaimana Quran, ya. Quran ini dijelaskan, ada orang yang mencabar kepada Nabi, mengapa turun Quran? Quran jika mukjizat, tak ada ke turun macam Nabi Musa itu tongkat belah laut, ya, bagi mukjizat yang lain sikit ke? Ini adalah antara hujah yang dipersoalkan oleh minda-minda ataupun hati-hati yang cuba mencabar. Tapi mari kita lihat apakah jawapan pada ayat 50 hingga ayat 52. Masih kita bercakap tentang perjuangan Al-Quran ini adalah perjuangan di Mekah, diteruskan ke Madinah, diteruskan terus sampai ke hari kiamat nanti. Ayat 50 hingga ayat 52. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran, mari kita meneruskan bacaan kita ayat 50 hingga 52. Kita cuba dengan bacaan murattal jaharkah, insya-Allah. Boleh jaharkah? Jangan jerkah dah. Tarannum jaharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك
ذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 50 hingga 52 menyambung ya bagaimana cabaran menyampaikan al-Quran ini di peringkat Mekah itu sendiri. Allah bawakan pujukan ataupun hujah daripada Allah untuk diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waqalu, mereka orang-orang di Mekah itu berkata apa? Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, ya, kalaulah dapat diturunkan ayat-ayat ataupun mukjizat lain daripada Tuhannya. Ini adalah komentar mereka bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-Quran, Ustaz. Yes, membawa al-Quran, dia kata Quran ni tak cool. Yang lebih kurang begitulah. Tak menarik. Dia nak kalau boleh tongkat jadi ular, pasal mereka pernah dengar sejarah ini, ataupun keluar unta daripada batu, ataupun apa lagi, terbelah laut. Betul. Ataupun macam-macam yang lain. Mereka mengharapkan ayat, pelbagai mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya selain daripada al-Quran. Maka apakah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita ya, kalau kita ini mungkin terfikir ataupun ada orang kata Quran ni tak menarik sangatlah, asyik baca je, apa yang mukjizatnya kan. Kata jawapannya, innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya ayat-ayat mukjizat itu pilihan Allah, di sisi Allah. Allah yang pilih nak bagi bulan terbelah ke terbelah laut apa sebagainya. Aku adalah orang yang memberi amaran dengan jelas. Gunakan apa yang ada untuk memberi peringatan kepada manusia. Dan lebih daripada itu, sebenarnya dalam al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, kita perasan sebenarnya ada banyak ayat. Yep. Ada 6,000 lebih ayat ini. Setiap ayat itu adalah mukjizat yang tersendiri sebenarnya. Tetapi ia memerlukan pada ilmu. Memerlukan ilmu. Ya, kalau kita sekadar nak tengok terbelah bulan ataupun terbelah laut, itu adalah mukjizat zaman dahulu. Tetapi untuk zaman ini, kerana ilmu sudah berkembang pelbagai perkara dan ia adalah mukjizat yang kekal, mukjizat ini adalah bersifat maknawi ataupun bersifat ilmu untuk kita dapat melihat dan kembali balik tengok kepada, contohnya salah satu ayat kebesaran Allah, bulan contohnya. Kita boleh tengok daripada dulu sampai sekarang, tak perlu bulan baru untuk kita merasakan ataupun bulan tu terbelah baru kita rasakan oh hebatnya Allah. Tengok bulan, tengok matahari, malah matahari ni biasa pula. Itu adalah tanda bahawa seseorang tu kalau diberikan tongkat itu pun yang boleh belah lautan ataupun jadi ular pun, entah-entah Ustaz ya, betul, jadi seperti Firaun yang masih lagi mengenepikan apa iman di sebalik semua mukjizat yang diberikan. Ayat 51 adalah satu pujukan daripada Allah ya kepada nabi, kepada sahabat dan juga kepada kita. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Subhanallah ya. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu kitab al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Satu anugerah yang besar Ustaz ialah yutla alaihim, iaitu Quran ini ditilawahkan. Masya-Allah.
Pasal yang kita kongsi tadi bahawa kalau katakan saya nak berceramah, betul, ceramahnya itu dia topiknya pusing-pusing itu jelah kan. Paling hebat pun apa? Paling hebat pun pergi ke US, pergi ke Malaysia, pergi itu saja. Tetapi kalau al-Quran yang ditilawahkan, maksudnya bukan perkataan kita, maksudnya perkataan Allah SWT akan bawa kepada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, pergi pada akhirat, pergi pada syurga, neraka. Kalau kita nak cerita syurga Ustaz, pakai perkataan kita, paling hebat pun syurga. Betul kan? Itu je perkataan yang boleh kita keluarkan. Nak cakap tentang baju hijau ke apa, pelbagai. Habis perkataan. Betul. Habis. Kerana apa? Kerana ilmu itu terhad sangat di peringkat manusia, tetapi cukup dengan al-Quran ini yang boleh membawa menerobos kita ke seluruh pelbagai dimensi kehidupan. Inna fi dzalika la rahmatan, ya, sebenarnya dalam Quran ini ada rahmah, kasih sayang Allah, dan juga zikra, peringatan kepada orang yang ingin beriman. Apa maksud rahmah? Rahmah kita biasa dengar Ustaz ya. Rahmah ini adalah kasih sayang Allah. Allah bagi tahu pasal neraka, pasal bukannya Allah nak suruh kita masuk neraka. Betul. Allah nak kita jauhi, buat persediaan, take it serious. Ya, kata orang Bangi Ustaz kan. Okay, orang Bangi kata take it serious. Pasal apa? Pasal kalau mak sayang kepada anaknya, dia akan ingatkan belajar, bangun pagi, pergi sekolah. Masya-Allah. Itu sebagai tanda kasih sayang, ya. Mak yang tak sayang, dia lantak ya, si anak tu tak bangun ke biar, ya. Itu adalah mak yang menyayangi. Lebih daripada itu adalah bagi Allah sayang kepada kita, Allah bacakan ayat-ayat Allah. Dan yang keduanya wazikra. Apa maksud zikra? Iaitu peringatan. Pasal kita mudah lupa, kita terlupa kita pernah mengaku di hadapan Allah bahawa Allah itu adalah Tuhan. Kita terlupa Ustaz ya. Kalau mudah ceritanya, ya, tuan-tuan yang berada di Facebook contohnya, tolong tuliskan minggu lepas pada hari Selasa, makan apa? Allah. Cuba tulis dekat ruang komen tersebut. Ya, siapa ingat hari Selasa minggu lepas nasi lauknya apa? Lauk ayam ke ikan masak apa? Ya, kalau kita boleh ingat, mantap Ustaz. Kan? Tapi kalau dah dapat jawab, ada satu soalan lain. Bulan lepas hari Selasa. Subhanallah. Masya-Allah. Ya. Kita lupa. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang apa janji kita, apa yang kita buat Ustaz ya, apatah lagi perkara yang kita tak nampak ke hadapan, Allah berikan di dalam al-Quran. Tapi ini hanya bagi orang yang nak percaya, yang nak beriman. Orang yang tak beriman, dia akan cakap apa Ustaz? Dia kata baca je kan, asyik nak jadi baik je kan, bila lagi nak jadi tak baik kan. Perkara-perkara itulah yang dididik oleh al-Quran. Satu lagi ayat pujukan daripada Allah, ayat 52, kita baca bersama untuk memastikan kita kuat semangat bersama al-Quran ketika zaman ini, zaman penuh pancaroba. Kalau zaman Nabi pancaroba itu dari segi fizikal, zaman ini mungkin dari segi fizikal ataupun dari segi emosi perasaan kita. Ayat 52 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat yang ke-52. Inilah bacaan yang paling agung dalam kehidupan kita. Subhanallah. Marilah kita sama-sama menghargainya benar-benar dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kemudahan pada ibu-ibu, ayah-ayah. Barangkali Ustaz ada yang sahabat-sahabat kita komen, saya belum lagi boleh baca sikit-sikit. Tapi ada yang dah mula boleh baca, sepanjang ikuti. Kan, Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita semua untuk membaca Al-Quran insya-Allah, dan juga memahami isi kandungnya dan diberi kekuatan untuk beramal insya-Allah. Ayat 52 Ustaz ya. 52. Ayat akhir dalam halaman ini. Betul. Kita baca sama-sama insya-Allah. Memang surat ini Ustaz ni memang padu betul. Dia memang pasal Quran, sila beri perhatian pada Quran. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Jom kita baca ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أولئك
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit di bumi, dan orang yang percaya pada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang yang rugi. Ada beberapa poin penting di dalam ayat ini. Cukuplah Allah, ya, cukuplah baini wa bainakum syahida, ya, cukuplah Allah menjadi saksi di antara saya dengan kamu semua yang kata bahawa kamu nak mukjizat lain apa sebagainya. Dah cukuplah Allah je jadi saksi. Lebih kurang gitu Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal tak payahlah saya ini nak menyahut kepada permintaan kamu, padahal saya ini sudah pun Muslim. Pada ayat 46, saya menyerah diri kepada Tuhan yang memang sudah pun berkuasa dan sudah terbukti Tuhan ini sayang saya, dan juga memberi peringatan melalui Al-Quran yang diturunkan. Jadi saya fokus pada Quran, saya fokus pada Allah, berbanding dengan saya menyahut pada cabaran kamu yang tidak pernah bertepian. Dan lebih daripada itu, Nabi diajarkan Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kamu nak kata kamu lebih tahu bijak ke ataupun ini tak menarik, sebenarnya Allah lebih mengetahui tentang langit dan bumi, termasuklah tentang diri saya, apa keperluan. Kalau kita tak dapat kasih sayang Ustaz, dan juga tak dapat peringatan, apa jadi? Kita jadi orang yang rugi. Allah. Contohnya lah kan, kalau kita tak dapat kasih sayang, contohnya kita rasakan bahawa hidup hari ni kurang kasih sayang. Kita akan stres kan. Dan lebih daripada itu, apabila kita terlupa kan, ada rezeki ke kan, ataupun minggu lepas saya terlupa saya makan apa. Tak makan kot, terlupa padahal dah makan. Terlupa kita dah makan, itu pun menyebabkan kita jadi orang yang rugi, kerana kita stres dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Allah berikan kasih sayang itu setiap masa, dan Allah beri peringatan pada setiap masa. Itu tandanya bahawa Allah tidak mahu kita jadi orang yang rugi. Itulah Al-Quran. Inilah Quran yang sebenarnya kita nak perjuangkan Ustaz, ya, agar masyarakat kita tidak menjadi masyarakat yang hancur. 800 tahun umat Islam membina tamadun di Sepanyol, tinggalkan Quran, hancur Ustaz. 800 tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Mengapa jadi begitu? Bila dia rasakan dah kaya, dah ada kuasa, mereka terlupa pelajaran daripada surah Al-Qasas. Firaun itu berkuasa, Qarun itu kaya. Hancur disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita ingin selalu berdebat. Kalau nak berdebat, mestilah dengan cara yang terbaik, ya. Kita berbincang dengan cara yang terbaik dengan ahli kitab apabila kita membawakan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, cari ilmu Al-Quran agar ia memberi kesan kepada hati dengan asas ilmu. Cari ilmu tapi memberi kesan pada hati, bukan sekadar intelektual semata-mata, tetapi memberi kesan pada sudur, hati kita. Yang ketiga, dapatkan rahmat Allah dengan selalu kita tilawah Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran, dan cukuplah itu sebagai perjuangan yang berbaloi untuk kita menuju ke syurga. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran imam kami, cahaya petunjuk dan juga rahmat buat kami ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ingatlah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan apa juga yang kami tidak ketahui mengenai isi kandung Al-Quran. Kurniakanlah kepada kami ya Allah rezeki pagi, petang, siang dan malam, membacanya, mendalaminya, menyebut kalimah-kalimahnya, dan juga mengetahui, memahami makna maksudnya ya Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi pakaian dalam kehidupan kami seharian, melindungi kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan seru sekalian alam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz pada hari ini dengan penerangan daripada halaman 402 ini. Kita sebenarnya tidak ada pilihan kecuali mesti memperjuangkan Al-Quran, dijemput tuan-tuan untuk bersama dalam menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ini, kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran ini yang pernah membina tamadun Islam pada zaman dahulu, Quran yang sama akan membina tamadun kita yang agak turun sekarang ini di kalangan umat Islam, tetapi bila kita kembali, insya-Allah Allah akan memenangkan kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok terus kita menyambung surah Al-Ankabut, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum.